di sebalik bayang-bayang rumah lama. "Adakah kalian benar-benar pasti ingin masuk ke dalam rumah ini?" tanya Siti dengan nada ragu-ragu. Matanya memandang ke arah rumah lama yang kelihatan angker di hadapan mereka. Amir tersenyum sambil mengeluarkan kamera dari bagnya. "Jangan risau. Kita di sini hanya untuk berseronok dan mencari pengalaman. Lagipun, kita ada kamera untuk merakam apa-apa yang berlaku. Siapa tahu, mungkin kita akan menangkap sesuatu yang luar biasa." "Amir betul," tambah Farid sambil memegang alat pengesan elektromagnetik yang mereka bawa. "Kalau kita takut sekarang, bila lagi kita nak mencuba sesuatu yang mencabar seperti ini?" Lina dan Azman hanya mengangguk, walaupun jelas kelihatan ketakutan di wajah mereka. Dengan langkah perlahan, mereka berlima memasuki rumah lama tersebut. Pintu yang berkeriut kuat ketika dibuka menambah suasana seram di sekeliling mereka. Di dalam rumah, suasana lebih menyeramkan dengan bau lembab dan debu yang tebal. Lantainya berkeriut di bawah setiap langkah mereka, menambah perasaan tidak tenang. "Sungguh menyeramkan," bisik Lina sambil memegang lengan Azman erat-erat. "Jangan takut, Lina. Kita ada Amir dan Farid yang berpengalaman dalam hal ini," kata Azman dengan nada yang cuba menenangkan diri sendiri. Mereka mula meneroka setiap sudut rumah, merakam dengan kamera dan memeriksa dengan alat pengesan mereka. Setelah beberapa jam, mereka mula merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di dalam rumah tiba-tiba menurun dengan drastik, dan mereka mula mendengar bisikan halus yang seolah-olah datang dari setiap arah. "Adakah kalian mendengar itu?" tanya Lina dengan nada cemas. "Ya, aku mendengarnya," jawab Amir sambil memandang sekeliling. Ia seperti suara orang berbisik. Bisikan itu semakin jelas, dan mereka dapat merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kelihatan. Tiba-tiba, lampu suluh Amir terjatuh dan terpadam. Kegelapan menyelubungi mereka. "Siti, kau ada lampu suluh lain?" tanya Farid dengan nada panik. Siti menggigil sambil mencari lampu suluh di dalam bagnya. "Ya, tunggu sekejap." Namun, sebelum sempat dia mengeluarkan lampu suluh, mereka mendengar suara jeritan kuat dari belakang mereka. Azman yang tadi berdiri di belakang tiba-tiba hilang dari pandangan. "Azman! Azman! Di mana kau?" jerit Amir sambil mencari rakannya yang hilang. Namun, tiada jawaban. Dengan rasa panik, mereka mencari di seluruh rumah, tetapi Azman tidak kelihatan di mana-mana. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan meminta bantuan. Keesokan harinya, mereka kembali ke kampung dengan hati yang berat. Mereka bertemu dengan seorang pengamal ilmu makhluk halus yang terkenal di kampung tersebut, Pak Rahman. Mereka menceritakan apa yang berlaku dan meminta bantuannya untuk mencari Azman. Pak Rahman mendengar cerita mereka dengan teliti dan berkata, "Azman telah disorok oleh makhluk halus yang menghuni rumah itu. Kita perlu melakukan upacara untuk memanggil balik roh Azman dan mengusir makhluk halus tersebut." Dengan bantuan Pak Rahman, mereka kembali ke rumah lama tersebut pada malam berikutnya. Pak Rahman membawa peralatan ritual dan mula membaca mantera sambil membakar kemenyan. Suasana menjadi semakin tegang apabila angin bertiup kencang dan bunyi bisikan semakin jelas. Tiba-tiba, mereka melihat bayangan Azman di sudut bilik. Azman kelihatan lemah dan kebingungan. "Azman, syukur kau selamat," jerit Siti sambil berlari ke arahnya. Namun sebelum Siti sempat sampai kepada Azman, bayangan itu hilang. Pak Rahman segera mengarahkan mereka untuk berdiri dalam bulatan sambil dia terus membaca mantera. Satu persatu makhluk halus yang menyeramkan muncul, coba mengganggu upacara tersebut. Dengan keberanian dan kekuatan yang dimiliki, Pak Rahman akhirnya berjaya mengusir makhluk halus itu. Azman muncul semula, kali ini dalam keadaan sadar sepenuhnya. Mereka segera membawa Azman keluar dari rumah itu dan kembali ke kampung. Setelah kejadian itu, mereka berlima berjanji tidak akan mengulangi aktiviti paranormal tersebut. Pengalaman ngeri itu meninggalkan kesan mendalam dalam hidup mereka, dan mereka menyadari betapa berbahayanya bermain dengan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Rumah lama itu terus dibiarkan kosong dengan rahasia dan misterinya yang tidak terungkap sepenuhnya. Setelah kejadian itu, Azman tidak banyak bercakap. Dia kelihatan tertekan dan sering termenung sendirian. Amir, Siti, Farid, dan Lina risau melihat keadaan Azman yang semakin hari semakin muram. Mereka tahu bahwa pengalaman di rumah lama itu telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam diri Azman. Suatu petang, Amir memutuskan untuk berbincang dengan Azman secara pribadi. Dia mengajak Azman untuk minum di warung kampung. Sambil menikmati teh tarik, Amir cuba mencari jalan untuk membuka topik perbualan. "Azman, aku perasan kau semakin murung sejak kita pulang dari rumah lama itu.
kau nak cerita apa-apa pada aku? Tanya Amir dengan nada prihatin. Azman menarik nafas panjang sebelum berkata, aku rasa aku belum betul-betul pulih, Amir. Setiap malam aku bermimpi buruk. Aku rasa makhluk halus itu masih mengikutiku. Amir terdiam seketika memikirkan kata-kata Azman. Mungkin kita perlu jumpa Pak Rahman lagi. Mungkin dia ada cara untuk membantu kau. Azman hanya mengangguk perlahan. Keesokan harinya, mereka berdua pergi berjumpa Pak Rahman. Pak Rahman menyambut mereka dengan mesra dan mendengar segala yang diceritakan oleh Azman. Makhluk halus itu mungkin masih ada kaitan dengan kau, Azman. Aku perlu melakukan satu lagi upacara untuk memutuskan hubungan kau dengan makhluk tersebut, kata Pak Rahman dengan nada serius. Upacara itu dilakukan di rumah Pak Rahman pada malam yang sama. Dengan menggunakan pelbagai peralatan ritual dan mantera, Pak Rahman memanggil roh-roh penolong untuk membantu mengusir makhluk halus yang mengganggu Azman. Suasana di rumah Pak Rahman menjadi tegang, namun akhirnya Azman merasakan satu kelegaan yang besar. Terima kasih Pak Rahman. Aku rasa lebih baik sekarang, kata Azman sambil menghela nafas lega. Pak Rahman tersenyum dan memberi nasihat, jangan sesekali bermain dengan perkara-perkara gaib tanpa pengetahuan yang mendalam. Dunia ini penuh dengan misteri yang tidak boleh kita fahami sepenuhnya. Kehidupan Azman perlahan-lahan kembali normal. Namun, kisah seram di rumah lama itu tidak berakhir di situ. Sekumpulan remaja lain yang mendengar kisah mereka memutuskan untuk mencuba nasib mereka di rumah tersebut. Mereka tidak mempedulikan amaran yang diberikan oleh penduduk kampung, termasuk Pak Rahman. Suatu malam, sekumpulan remaja itu masuk ke dalam rumah lama tersebut. Mereka membawa peralatan yang lebih canggih dan berharap dapat merakamkan sesuatu yang lebih jelas. Namun, apa yang menanti mereka adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, angin berkepcang dan langit dipenuhi dengan awan gelap. Petir sabung menyabung memberikan cahaya singkat yang menampakkan bayang-bayang yang menakutkan di dalam rumah. Mereka mula meneroka rumah dengan hati yang berdebar-debar. Sungguh menyeramkan di sini, kata seorang remaja, Ali, sambil merakam dengan kamera. Tapi itulah tujuan kita kan, untuk mencari sesuatu yang luar biasa, jawab rakannya Mira dengan penuh semangat. Namun, tidak lama selepas itu, mereka mendengar bunyi yang sama seperti yang didengar oleh Amir dan rakan-rakannya dahulu. Bisikan halus yang datang dari setiap arah. Suhu di dalam rumah mula menurun dengan drastik, dan mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kelihatan. Adakah kalian mendengar itu? Tanya Ali dengan nada cemas. Ya, aku mendengarnya, jawab Mira sambil memandang sekeliling. Ia seperti suara orang berbisik. Bisikan itu semakin jelas dan mereka dapat merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kelihatan. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka, Rina, mula menjerit dengan kuat. Apa yang berlaku? Tanya Ali panik. Ada sesuatu yang menyentuh aku, jawab Rina sambil menggigil ketakutan. Mereka segera berlari keluar dari rumah itu dengan ketakutan. Namun, Rina hilang di tengah-tengah kekecohan itu. Sama seperti Azman, Rina disorok oleh makhluk halus yang menghuni rumah itu. Berita kehilangan Rina tersebar dengan cepat di kampung. Penduduk kampung semakin cemas dan takut dengan rumah lama tersebut. Pak Rahman sekali lagi dipanggil untuk membantu. Kali ini, dia tahu bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang lebih besar untuk mengusir makhluk halus itu sekali, dan untuk selama-lamanya. Dengan bantuan penduduk kampung, Pak Rahman merancang upacara besar di rumah lama tersebut. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar rumah membawa pelbagai peralatan ritual dan bahan-bahan untuk bakar kemenyan. Pak Rahman mula membaca mantra dengan suara yang kuat, memanggil roh penolong untuk membantu mereka. Angin bertiup kencang dan suara bisikan semakin kuat. Tiba-tiba mereka melihat bayangan Rina di dalam rumah. Rina! Rina! Jerit Ali sambil cuba berlari ke arah rumah. Namun, Pak Rahman menghalangnya. Jangan! Kita perlu selesaikan upacara ini dahulu. Dengan penuh konsentrasi, Pak Rahman terus membaca mantra sambil membakar kemenyan. Suasana menjadi semakin tegang apabila makhluk halus mula muncul satu persatu cuba mengganggu upacara tersebut. Namun, dengan keberanian dan kekuatan yang dimiliki oleh Pak Rahman dan penduduk kampung, mereka akhirnya berjaya mengusir makhluk halus itu. Bayangan Rina muncul semula, kali ini dalam keadaan sedar sepenuhnya. Rina, syukur kau selamat, jerit Mira sambil berlari ke arahnya. Mereka segera membawa Rina keluar dari rumah itu dan kembali ke kampung. Pak Rahman memberi nasihat kepada mereka semua, rumah lama itu kini telah bersih,
Tetapi ingatlah, jangan sesekali bermain dengan perkara-perkara gaib tanpa pengetahuan yang mendalam. Penduduk kampung berterima kasih kepada Pak Rahman atas bantuan dan keberaniannya. Rumah lama itu kini dibiarkan kosong tanpa ada sesiapa yang berani mendekatinya lagi. Pengalaman ngeri itu meninggalkan kesan mendalam dalam hidup mereka, dan mereka menyadari betapa berbahayanya bermain dengan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Namun, rahsia dan misteri rumah lama itu mungkin tidak akan terungkap sepenuhnya. Dunia ini penuh perkara-perkara yang tidak dapat difahami oleh manusia.